Start. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita berjumpa di hari Jumaat. Yang orang kata apa, yang sangat luar biasa hebat. Alhamdulillah, Cik Su pun hari ini dapat menyelesaikan kebahagiaan kepada Kak Tim. Terima kasih Kak Tim. Alhamdulillah. Hari ini kita sempat juga COD ya, kebahagiaan kat Kak Tim. Di mana kita COD orang kata apa? Ranting rapuh. Kan ranting rapuh by Kakak Alia ni. Kan kita dah memang COD kan kebahagiaan dekat Kak Tim untuk ibu dia. Macam Kak Tim kata, Su kena habang ni. Su kena habang. Kak Tim katalah Su kena habang, dia kata. Su kena habang yang ranting rapuh ni bagus. Pasal apa? Mak Cik Tim ni yang umur 73 tahun ni pun orang kata apa? Boleh makan. Kan makan habis pula tu. Hari tu order yang kecil tu tak cukup. Kan makan satu hari pun dah habis, Kak Tim kata. Jadi Alhamdulillah. Itulah sebenarnya yang kita nak. Sebab kita nak bantu anda. Macam yang anda nampak dalam tu. Kan nampak tak tu? Nampak tu. Jadi yang anda nampak dalam tu adalah kita punya produk-produk Al-Azad. Jadi Alhamdulillah, Cik Su bersyukur sangat. Kan jadi apa-apa pun Cik Su doakan semua kenalan-kenalan Cik Su, semua follower-follower Al-Azad dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Sahabat nun jauh di sana, di Johor ya. Seorang usahawan yang sangat luar biasa hebat. Jadi memang apa, Adila ni adalah sahabat FB Cik Su yang Cik Su tak pernah jumpa pun. Cik Su tak pernah jumpa pun. Kan jadi kita sama-sama memberi inspirasi antara satu sama lain. Even tak pernah berjumpa, itu bukan halangan ya untuk kami berkongsi. Bukan halangan untuk Cik Su berkongsi dengan sahabat Cik Su yang hebat ini. Alhamdulillah. Cuma hari ni yang Cik Su nak bangkit adalah tentang orang kata bisnes kita ni. Pasal apa? Kadang-kadang ayat yang kita pakai, bahasa yang kita pakai, kadang-kadang bukan dalam bisnes saja. Dia sebenarnya wujud disebabkan diri kita sendiri dulu. Betul. Sebelum tu boleh tak bantu Cik Su? Apa suara Cik Su jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong type kata jelas. Kan jadi sebelum kita nak sambung ke tajuk kita tentang copywriting. Apa tu copywriting? Penting dalam kita punya bisnes. Cik Su nak dulu berkongsi tentang kehidupan Cik Su, tentang bisnes Cik Su. Kenapa Cik Su kena bangkit untuk perjuangkan tentang OKU ini. Okey. Iaitu Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Kak Jamilah. Cik Su sangat bangga ya dengan Kak Jamilah. Cik Su sangat respect dan hormat Kak Jamilah. Sebab Kak Jamilah ni otai lama ya di Langkawi. Otai lama yang kecimpung dalam bisnes kuih tradisional. Yang kecimpung dalam bisnes kuih tradisional. Yang walaupun dia rasa dia dah berumur, tetapi sebelum ni Kak Jamilah mau duduk belakang tabir. Tapi hari ni Kak Jamilah bangkit untuk dia berada dekat depan. Bukan sebab dia nak tunjuk dia belagak, nak tunjukkan dia pandai. Bukan. Kak Jamilah dah nampak sebenarnya dia kena tunjukkan diri supaya lebih ramai orang yang Kak Jamilah dapat bantu. Betul ke betul Kak Jamilah? Sebab apa? Bila kita tunjukkan diri kita, barulah ramai orang kenapa kita buat berniaga. Sebab kita nak selesaikan masalah pelanggan kita. Kan kita bukan berniaga syok sendiri. Berniaga syok sendiri sama dengan kita tak beri manfaat dekat orang lain. Berniaga syok sendiri ni kita syok, kita ada duit, kita melabur, lepas tu boleh laku tak boleh laku lantak pi. Tapi Kak Jamilah bukan golongan yang itu. Sebab Kak Jamilah fikir bila aku dah berniaga, produk yang aku jual membantu selesaikan masalah orang. Kita ni berjihad, jihad ekonomi. Alhamdulillah di hari Jumaat yang barakah ni, Cik Su baru lepas selesai COD. Tapi Cik Su ada tanggungjawab bersama dengan anda semua untuk sesi perkongsian pagi Cik Su. Sesi untuk tim Cik Su. Tim yang mana di bawah Coach Jerome, Coach Cik Su. Kan itu diri Cik Su. Cik Su bangga ya dengan semua daripada tim Coach Cik Su. Sebab apa? Ada yang dah bangkit buat live. Ada yang live dia makin hari makin bagus. Walaupun sebelum ni ada yang orang kata apa, tak boleh nak kejap masa. Sebab kita ni manusia, kalau nak ikut puas, kita takkan puas. Kalau kata ikut puas, kita takkan puas. Assalamualaikum. Ini coach hebat juga yang masuk.
Kos Lina ya, daripada Terengganu, Master Stockist Terengganu, daripada tim Smart Billion Partner juga. Sebab kita dalam tim Smart Billion Partner ni kita ada kepakaran yang pelbagai. Alhamdulillah. Macam tu Cik Su cakap, dalam ni adalah sangat penting untuk kita ni saling jadi pelengkap. Macam Coach Lina, dia pakar tentang tajuk hari ni. Tajuk copywriting ni adalah kepakaran Coach Lina. Jadi dekat sini Cik Su nak beritahu, kita ni jangan fikir kita ni pandai semua perkara. Ada perkara yang kenapa kita tahu tu boleh, tetapi untuk menjadi pakar dalam bidang-bidang sesuatu, bagi je lah yang orang yang pakar tu buat. Jadi kita fokus kepada kepakaran kita. Jadi secara rasminya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik Su Surina binti Pison. Kepakaran Cik Su adalah membantu usahawan yang nak growkan bisnes dengan platform yang betul, seka yang betul, seka yang ada sistem, ada support group, support team, ada mentor yang betul, berpandukan menu jutawan untuk anda capai 1 juta pertama, insya-Allah. Dan waktu yang sama, sebagai seorang ibu, of course, Cik Su nak make sure yang anak OKU Cik Su, dia boleh bangkit dengan diri dia sendiri. Bukan sebab apa? Orang akan cakap, alah bolehlah Alia tu sebab mak dia pandai bercakap. Bolehlah Aizat tu sebab mak dia tu kenal ramai orang. Itu bukan asbab. Yang Cik Su nak nampak, Cik Su nak buktikan anda, Cik Su dah ada result. Proven result ya. Success result. Sebab apa Cik Su cakap macam tu? Bukan mudah untuk Cik Su nak bagi Alia buat live. Bukan mudah. Jadi siapa yang nak bersama dengan Alia, seorang OKU, dia akan buat live pada pukul 2 petang ya kakak? Siapa yang nak dengar Alia buat live, boleh jumpa Alia 2 petang dalam page yang sama. Alia akan buat live. Bayangkan, inilah adalah win yang terbesar untuk Cik Su. Allah dengar suara seorang ibu. Allah dia nampak yang sebenarnya apa yang Cik Su nak sampaikan. Cik Su lebih win tau, sebab Cik Su dah boleh meyakinkan anak sendiri yang seorang OKU. Jadi sebab Cik Su tak nak ada orang salah anggap, salah faham. Oh, nak mempergunakan anak. Cik Su bukan mempergunakan anak. Sebab ramai mungkin akan anggap, alah dia jual produk tu sebab nak gunakan anak dia. Tidak. Sebab Cik Su rasa inilah waktunya Alia kena bangkit dengan diri Alia sendiri. Awal-awal kita sebagai mak, kita kena tunjuk jalan dulu dekat anak kita. Kita kena tunjuk jalan dulu. Kita kena tunjuk jalan, baru anak kita ikut. Tapi win yang paling besar sebenarnya lebih daripada itu. Alhamdulillah, nanti Cik Su akan tunjuk apa yang Alia dengan Aizat hadiahkan kepada Cik Su. Tunggu benda tu sampai dulu. Sebab tu kita ni kena bagi didikan dulu. Bagi pendedahan dulu ke anak kita. Kita ni masalahnya setengah ibu bapa ni paksa anak untuk jadi itu, jadi ini. Kita boleh. Sebab sebagai ibu ayah, Cik Su yakin kita ada satu firasat. Ada satu perasaan yang kita tahu anak kita ni dia suka apa. Kita kena perhati betul-betul. Bila kita nak bagi anak kita jadi seseorang, jadi apa saja yang kita nak, kita kena tengok dulu anak kita minat ke tak minat. Kita jangan suka-suka hati kita. Kita jangan anggap anak kita suka macam kita suka. Itu masalah ibu bapa juga. Ini Cik Su banyak tekan kepada ibu bapa yang ada anak OKU ya. Kita kena alert. Kita kena tahu apa kecenderungan anak kita. Itu yang lebih penting. Kita kena support dia orang. Sebenarnya kita nak beritahu kat sini, OKU boleh dididik, OKU boleh dibimbing, insya-Allah. Kan? Jadi alhamdulillah pagi ni Alia dah tanya anti-anti kan. Siapa yang nak rasa ranting rapuh yang Alia dengan Aizat buat sendiri. Bukan mak dia buat. Mak dia pandai bercakap, pandai gebang je. Mak dia tak buat. Kan? Hebat tanya. You did it. Bukan mudah, perlukan effort yang tinggi. Betul sayang. Betul sangat Dila. Terima kasih Kak Jamila. Terima kasih ya. Tag sahabat-sahabat. Tag Intan Mak Zain. Tag Naziha binti Idan. Thank you. Tag Liha Santan. Alhamdulillah. Boleh dapatkan ya, orang kata apa, menu jutawan yang sangat luar biasa hebat. Boleh growkan kita. Even Alia sendiri pun menggunakan orang kata apa, menu jutawan. Jadi alhamdulillah. Lepas tu bila kita tarik anak-anak kita masuk dalam seka yang betul, anak kita dapat semangat yang luar biasa. Sebab
kita saling support each other. Walaupun dia duduk kat negeri mana, dalam Malaysia ni kita adalah satu tim di bawah bumbung Smart Billion Partner. Sebab tu kita kata Alhamdulillah, Datuk Suhaili telah sediakan satu platform yang memang kita semua tak kisahlah kita berniaga apa pun, kita boleh capai kita punya impian, insya-Allah. Semua tu dengan izin Allah. Kita ni kadang-kadang sibuk bab marketing. Tapi kita lupa marketing dengan Allah. Itu yang lebih penting sebenarnya. Lebih penting sebab bila kita marketing dengan Allah, insya-Allah Allah akan beri apa yang kita nak. Nampak kadang-kadang kita ni kita terlupa, kita alpa. Tapi bila kita dalam seka yang betul, kawan kita akan tarik tangan kita. Akan bawa kita keluar daripada zon yang kita rasa tak sepatutnya. Itu memang sangat penting. Okey? Jadi untuk itu juga Cik Su nak kongsi lagi dengan anda apa yang tentang orang kata apa Alia. Ni pagi tadi ni Alia yang apa yang buat tau, bukan Cik Su. Cik Su nak tunjuk. Hebat tahniah. Okey, thank you Zaling. Oi, Cik Su zoom muka Cik Su tu buat apa Nak zoom yang ini. Macam mana kakak yang ni nak besarkan? Okey, sekejap. Jom. Ni Alia sebab pagi tadi. Sebelum Alia nak pergi bagi dekat tim. Jadi anda boleh dapatkan produk Alia ni dekat Shopee. Shopee Al-Azad Mall. Pergi ya Al-Azad Mall. Betul. Setuju kan? Kita kena pilih circle. Sebab circle ni membuatkan kita rasa selesa. Selesa untuk kita berkongsi. Kan? Hai Alia. Hai. Alia pagi tadi Alia pergi hantar rati dapur kat siapa Alia? Kak Cik Tim. Kak Cik Tim. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Tim support bisnes kakak Alia kan. Happy tak kakak Alia? Happy kan. Pagi-pagi kita dah bagi orang bahagia kan. Tadi Tok tu bahagia sangat sebab apa? Tok dah umur berapa? Umur 73. Umur 73. Pakai gigi pasu. Boleh makan lagi. Kukrak-kukrak bunyi. Tu Tok suka sebab tu Kak Tim. Ya Allah. Mama ambil idea kakak. Okey, tak apa. Mama tak mau sebut. Nanti kita dengar Alia buat live nanti. Kena masuk live Alia. Tu dia. Alia kata Mama ni ambil idea kakak. Tak apa. Okey, yang ni Cik Su suka sangat. Apa? Cik Su suka, nampak tak? Alia happy sangat. Jadi kena support projek impian Alia ni. Mama suka nampak lagu dia. Kakak? Aku mamu. Mama suka sangat yang ini. Kan? Nanti kita ambil balik. Tapi sebelum tu, jom. Setiap pagi kita nak selawat lah. Sebab hari ni hari Jumaat. Jom. Apa kata kita? Sama-sama kita dengar. Dan kita selawat bersama-sama. Okey? Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wasallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Nabi kita pernah bersabda, selawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darajatnya. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, muka Nabi, di hari akhirat kelak nanti. Ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jom kita
yang kita perlu ya, yang kita perlu. Itulah katanya kita ni kadang-kadang kita lupa. Jadi hari ni hari Jumaat. Sebenarnya selawat ni dia tak kisah hari. Jangan pilih hari, sentiasa berselawat kan. Kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi Cik Su ni sangat appreciate sebab Cik Su dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang luar biasa hebat. Kakak boleh hantar dekat tim kakak. Kakak hantar dalam tim. Kakak masukkan dalam grup kita. Okey. Jadi bagi Cik Su Cik Su rasa memang sangat-sangat terharu ya. Lagi satu Cik Su nak kawan-kawan sama-samalah kita ni menghargai ya sahabat-sahabat kita yang berbisnes makanan sekarang ni. Dah lah pandemik, PKP, rana-rana kan. Ya Allah, kadang-kadang Cik Su ni ada dengar lah kawan-kawan rintihan ya, kawan-kawan yang buat COD ni. Ada yang tak bayar pun ada. Kan sebab COD bila hantar baru bayar. Kadang-kadang call tak angkat. Barang orang tu dah buat, terutamanya masakan, dia tak boleh simpan. Kesian ya sahabat. Kesian nanya kawan-kawan yang mana yang buat bisnes makanan. Nanya sangat-sangat. Walaupun bukan bisnes makanan pun orang dah buang masa. Orang dah pergi hantar. Kan kadang-kadang rumah kita dah ke dalam. Lepas tu dah ke dalam tu satu. Dah tahu dah orang hantar barang, bersiap sedia lah. Kan ni bila orang tu pergi hantar baru nak cari kain kelumbung, baru nak cari tudung, baru nak cari duit. Ya Allah ya Tuhanku, kesian sangat-sangat ya Allah ya Tuhan. Kadang-kadang kita kena faham kan, dia orang pun dah ambil risiko keluar hantar makanan, keluar hantar kebahagiaan kat kita. Kalau kawan-kawan tu cas COD tu, hampa ni bagi je lah, enggak itu sedekah, bagi lebih tak apa. Tahu tak kalau kita memberi, insya-Allah rezeki kita akan bertambah-tambah. Kita masuk. Rezeki kita masuk, betul. Alhamdulillah. Sebab tu bagi Cik Su memang sangat-sangat kita ni kena menghargai. Kita kena orang kata apa? Kena orang kata apa? Jadi orang yang memahami orang lain. Sebab apa? Kita boleh bayar dekat apps ya. Bila apps kalau ikut jarak. Kan kalau kata duduk jauh sampai RM5 RM10 kita sanggup bayar. Beli produk tu RM4.5 je, RM5 je. Bayar cas penghantaran sampai RM10 bila kita pakai app. Kita tak kata apa pun, kita bayar. Tak marah pun. Tapi bila kawan-kawan kita buat COD, dah lah kadang-kadang bawa barang tu berat. Contohlah bawa sabun ke, bawa barang-barang berat kan kawan-kawan. Ya Allah, kawan tu ambil RM2, RM3 tu, baru berapa je apa bagi, tak boleh RM5 pun tak apa. Kadang-kadang kita ni kan, nak cakap jujur, nak cakap sikit lah kan, sama-sama mengingat. Cik Su cakap benda ni sebab apa, Cik Su pun nak ingatkan diri Cik Su juga kan. Lainlah kalau kawan tu kata, okey promosi lah ni memang free postage, itu lain. Tapi kalau ikut standard, kita kena faham ya. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni, dia meniaga produk daripada luar, daripada Langkawi. Kan kadang-kadang adalah produk dia tu dia kena ada kos penghantaran asing yang dia kena tanggung. Kita kena faham, orang Langkawi faham sikit nah. Alhamdulillah Cik Su ni bukan nak marah siapa tak, sama-sama kita mengingat. Kan bila kita ambil barang-barang daripada luar Langkawi, cas pengangkutan ada setengah-setengah barang ni dia akan jadi double. Jadi kita kena faham. Jadi sebelum kita setuju nak buat pembelian, kita tanya betul-betul berapa cas yang saya perlu bayar. Kalau hang rasa okey hang beli. Tak okey, tak payah beli. Lepas tu hang janganlah pula dah beli. Lepas tu hang mengata pula kot belakang. Tak boleh ya. Kita nak keberkatan. Tu ya. Kita kena sama-sama mengingati. Sama-sama beringat. Ya, sama-sama kita faham keadaan dia, keadaan kita. Assalamualaikum Cik Zazami. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Kan. Kak Tim. Assalamualaikum Cik Su. Salam semua dari Cik Tim Langkawi. Tokeh Telekong Sulam. Alhamdulillah. Cik Su pun telah menggunakan servis Cik Tim ya. InsyaAllah kita tak boleh cakap lebih-lebih lagi. Kita nak cakap selepas barang tu sampai. Kan. Sebab kita tak nak hilangkan surprise tu. Sebab kita nak surprisekan kepada insan yang kita sayang. Insan yang kita rasa dia menjadi sebahagian dalam hidup kita. Tanpa mereka Cik Su pun tak ada hari ini. Kita ni nak menghargai seseorang, tak perlu barang-barang yang beribu-riban. Kalau kita ada tu adalah bonus. Kan? Sebenarnya kita bagi benda yang simple-simple pun, tiba-tiba kita orderkan makanan untuk kawan kita, berkawan kita dah happy. Sebab apa?
Sebab kita touching dia daripada hati. Kita sayang dia daripada hati. Bukan sebab kita nak menunjuk. Sebab kita riak. Tidak. Sebab itu kita dalam nilai silaturahim, nilai persahabatan ni bukan sekadar kata kita ada kawan untuk kita gelak ketawa. Bukan kita ada kawan untuk kita ni boleh cerita benda yang best-best sahaja. Tidak. Kawan yang baik adalah kawan yang berani menegur kesilapan kita. Sebab dia nak nampak kita berubah ke arah yang lebih positif. Sebab tu kita dalam tim Smart Billion Partner, kita rasa bersyukur. Sebab macam Cik Su, macam tadi Tuan Zazami tu daripada Kelantan. Seorang tenaga pengajar kot, seorang guru. Kenapa nak join live Cik Su? Untuk apa? Apa yang dia dapat? Tetapi disebabkan dia nak support kawan-kawan, dia nak support Cik Su. Kan walaupun dia adalah Master Stokis Kelantan. Tapi dia tak ada rasa perasaan aku Master Stokis Kelantan, buat apa nak join Cik Su yang Stokis Kedah. Master Stokis Kedah. Alhamdulillah. Ini adalah tandanya kawan-kawan seka-seka yang hebat. Seka-seka yang positif. Kita saling bantu-membantu. Alhamdulillah. Bayar COD, tanda terima kasih kawan. Kita hantar keperluan kita. Bagi lebih pun tak apa. Tanda sedekah. Alhamdulillah. Betul Kak Tim. Macam hari ni, Alhamdulillah, Cik Su pergi hantar ranting rapuh kepada Cik Tim. Yes, Cik Su tak minta COD. Sebab apa? Sebab waktu yang sama, Cik Tim juga telah membantu Cik Su. Menyediakan telekong, memberi telekong yang super duper hebat. Yang Cik Su nak sampaikan kepada orang-orang yang Cik Su sayang. Nampak tak kita ada win-win situation? Kak Tim sanggup tu nak pergi beratok panjang tu. Nak pergi beratok panjang tu nak hantar Cik Su punya telekong untuk orang-orang yang Cik Su nak postkan. Bayangkan Kak Tim punya guna kudrat Kak Tim. Cik Su pun nak ucapkan terima kasih Kak Tim. Kan Alhamdulillah. Sebab tu kita kata circle. Kita saling melengkapi. Kita ada kekurangan dan kelebihan. Kan. Jadi terima kasih Cik Su support 2 helai telekong Cik Tim untuk diinfakkan. Alhamdulillah, itulah kita. Kan kita ni tak perlu nak tunjuk nak mewah-mewah. Kita apa yang kita mampu. Kalau kita mampu setiap hari, kita boleh konsistenkan. Setiap hari aku nak kena sedekah RM2. Ikut kemampuan kita. Kita jangan paksa diri kita jadi macam orang lain. Bila orang yang pam mampu. Kalau kita mampu RM1 tapi kita konsisten dengan kita nak tunggu kita mampu RM50 atau RM100, tetapi sekali-sekala. Mana yang lebih baik? Kan? Kita buat dah ikhlas daripada hati. Allah nampak apa yang kita mampu. Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba dia. Pagi, semoga sihat hari ni. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sayang. Ya, Tuan Zazami, kita support each other. Saya suka ya. Cik Zazami boleh tulis kepakaran Cik Zazami kat sini. Kak Tim boleh tulis kepakaran Kak Tim dekat sini. Cik Dila ya. Cik Dila, Cik Fila boleh tulis kepakaran anda di sini. Sebab macam semalam, Fila share. Cik Su tengah live. Cik Su sebutkan nama nasi dagang Mak Minah. Ada orang yang belah batu cave tu. Teringin nak makan. Dia terbayang dah kesedapan nasi dagang Mak Minah ni. Dengan tambahan pula kawan-kawan kita dalam circle ni cakap memang sedap. Chef cakap sedap. Kak Tim cakap sedap. Kau bayangkan ya. Bayangkan lepas ni bila Fila dah ada dia punya nasi dagang dia boleh dipost. Ya Allah, semoga rezeki nasi dagang Mak Minah, Cik Fila kita bertambah maju ya. Alhamdulillah. Tu dia. Chef kita dah masuk ya. Chef dah masuk. Kepakaran saya membantu merealisasikan impian ibu-ibu dengan menu-menu yang menarik, cantik dipandang, sedap dimakan dan membahagiakan seisi keluarga dan membantu para usahawan yang nak dan bahkan usahawan tidak melakukan kesilapan dalam meletakkan harga jualan dan memaksimumkan keuntungan dengan menggunakan menu jutawan mendapatkan 1 juta pertama. Alhamdulillah. Cik Zazami cakap apa? Infak sedikit tetapi istiqamah. Ya, Cik Zazami, kita sebab tu bila kita berada dalam circle, Astaghfirullahalazim, sangat luar biasa hebat. Semalam Cik Fila kongsi dengan Cik Su tip macam mana rezeki kita tak putus-putus. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Fila. Nampak bila kita ada sahabat yang luar biasa hebat, sahabat yang sentiasa nak nampak kita ni bukan sekadar bahagia mencari rezeki, tetapi bahagia di dalam jiwa. Itu sangat penting. Bukan benda yang kita tak boleh beli tau. Kita tak boleh beli. Chef, saya nak beli chef 10,000, 1 juta. Tak boleh. Kawan yang betul-betul nak kita bersemangat, nak kita betul-betul bahagia, susah nak dapat. Tester sedap.
Cik Fila pun tengah fikir macam mana nak support Alia. Tunggu sat Cik Fila fikir nah. Terima kasih. Ya Allah, appreciate sangatlah Cik Fila. Thank you sangat-sangat. Terima kasih Cik Fila Nasi Dagang Mak Minah yang support Telekong Cik Tim sebagai sedekah jariah. Alhamdulillah, memang betul. Actually sebenarnya bukan Fila ni dia support Cik Tim saja tau Cik Tim. Cik Dila juga dia ada bahagian sedekah dia untuk Aizat dengan Alia. Sebab dia dia memang sering ingat dengan dua orang anak OKU ni. Sebab Fila cakap dia suka, terutama Aizat. Aizat suka cakap benda yang betul. Aizat kalau kata pergi kedai Fila, kalau benda tu sedap dia akan cakap sedap. Memang Fila akan selalulah kadang-kadang kan tak payah ini untuk Aizat. Nanti sedekah Fila ya untuk anak-anak ni. Alhamdulillah, itulah kan. Okey, terima kasih Cik Na Kelantan yang support Telekong Cik Tim. Moga dimurahkan rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Nampak tak? Tim daripada Coach Cik Su, kita dah saling sama membantu daripada dalam tim Smart Million Partner kan. Macam Cik Zazami cakap, istiqomah. Biar sikit. Biar kalau kita kata kita mampu RM1, hari-hari kita bagi RM1. Hari-hari, lepas tu kan macam Cik Su nak kongsi juga tentang journal ya. Kita dalam menu jutawan, kita ada bab 1 tentang journal harian. Tapi sebenarnya kita ada lagi 2 journal yang dalam kehidupan yang kadang-kadang kita lupa. Iaitu journal lagi satu adalah journal hajat. Ini Cik Su dapat tip ni. Sebenarnya Cik Su dah belajar. Cik Su bayar kos untuk benda-benda ni. Cik Su bayar hampir lah 5-6 ribu untuk journal ni. Jujur Cik Su cakap, Cik Su bayar kan sebab ilmu. Tetapi hari ni Cik Su nak kongsi sikit sebab Cik Su terpanggil balik sebab ada seorang sahabat Farah ya, sis Farah daripada Johor, tim Smart Million Partner juga, dia ingatkan balik Cik Su. Sebab Cik Su follow live dia kongsi pasal 3 journal ni. Ya Allah, memang sangat luar biasa ya. Kalau kita betul-betul follow journal ni. Journal harian Cik Su tak nak sentuh sebab kita dah belajar dalam menu jutawan. Bayangkan journal hajat. Hajat ni adalah impian kita tu lah. Kita kena hari-hari kita kena minta sebelum kita tidur. Kita kena setkan siap-siap. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Dengan ikhlas, dengan hati ikhlas kita minta ya Allah. Tapi dalam satu hajat kita boleh minta satu saja. Satu journal yang ini, yang untuk journal hajat ni kita boleh minta sekali je. Manusia ni suka tamak, minta macam-macam. Tapi macam tu juga kita bekerja. Kita sebenarnya kita nak kena fokus dekat satu perkara. Betul ke betul? Macam tu juga dengan Allah. Hang nak yang mana dulu? Jadi awak listkan semua kita punya impian. Impian mana dulu yang kita nak capai? Impian mana dulu yang kita nak capai? Jadi wish kan. Wish lah kalau orang putih wish. Kalau orang kita hajat. Kita niat, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku capai sale bulan ni 50,000. Ya Allah, bagilah aku capai sale bulan ni 50,000. Ya Allah, bagilah aku capai sale bulan ni 50,000. Kita minta dengan siapa kawan-kawan? Kita minta dengan Allah SWT. Kita bukan minta pada manusia. Kita minta Allah tu gerakkan hati customer-customer kita. Kita minta Allah gerakkan hati. Cik Su selalu pakai ya, insya-Allah. Betul, Cik Su selalu pakai ya benda ni. Sebab apa? Cik Su kan tak ada bisnes. Dah lama mana Cik Su tak ada bisnes. Cik Su tak boleh buat travel. Kan Cik Su tak ada bisnes. Tapi kita ada komitmen. Kita ada kereta. Kita ada rumah nak kena bayar. Kereta 2 biji. Rumah lagi. Utility lagi. Macam-macam kita nak bayar. Mana dengan perubatan anak-anak OKU Cik Su. Macam mana Cik Su boleh survive? Macam mana Cik Su boleh senyum lagi? Macam mana? Kerana Allah SWT. Kerana Allah sayang kita. Kita tak berjaya lagi tak apa. Sebab Allah tahu waktu yang sesuai untuk kita. Fila selalu cakap, ada hari engkau babe. Ada hari engkau babe. Ya Allah, Cik Su rasa tersentuh. Sebab Fila faham. Sebab ada setengah orang dia akan cakap, Allah, pergi kelah merata-merata. Tak ada pun dia kaya lagi. Yes, kita kena ingat. Kekayaan tu dalam macam-macam bentuk. Bukan sekadar kita jadi jutawan saja adalah rezeki kita. Mana ada semua orang ada rezeki macam Cik Su dapat ilmu. Mana ada orang rezeki sama macam Cik Su. Suami dia izin buat apa saja yang dia nak. Kita tak sama. Kita tak sama. Nampak ke nampak? Sebab tu sentiasa bersyukur apa yang Allah bagi dekat kita. Sebab Allah nak bagi tu ada waktu yang sesuai. Cik Su hari tu kata dalam grup kita buat apa ni? Buat uniform. Baju kan. Macam pernah dengar hari tu Cik Su cakap. Yes. Betul. InsyaAllah.
memang untuk Smart Brilliant Partner, HQ tengah design untuk nak buat uniform. Jadi bila kita masuk join sembang jutawan ke, masuk meeting nanti, sama kita satu Malaysia, satu uniform, best ke best. Kan. Maksudnya kita ni macam Datuk Suhaili sendiri bukan main-main. Datuk Suhaili sendiri pun bukan main-main. Datuk Suhaili punya program, dia punya planning untuk tim Smart Brilliant Partner ni memang sangat luas. Kita akan ada akademi yang kita nak bantu usahawan. Ya Allah, memang sangat luar biasa hebat. Tengah cari supplier buat uniform. Sana. Tengah cari supplier untuk buat uniform kami. Wow. Boleh sembang dengan Cik Zazami. Cik Zazami boleh sembang dengan dia. Fila, ni Cik Zazami ada ni. Betul tu Cik Su, kita doa setiap malam dan kita maafkan semua orang sebelum tidur. Betul Cik Zazami. Cik Su suka sangat. Sebab tu kita ni lagi satu jurnal baru tak habis lagi tau jurnal. Sebelum Cik Su nak masuk untuk bab copywriting. Cik Su bagi izinkan Cik Su dulu kongsi bagi habis. Nanti Cik Su bagi ilmu tak habis. Tak boleh, bahaya. Nanti korang sesat jalan. Okey, jurnal pertama, jurnal harian. Jurnal yang kedua, jurnal hajat. Kan, kita hajat setiap malam. Apa yang kita nak? Kita ni manusia ni berlagak. Minta macam-macam. Tapi kita lupa. Apa yang Allah nak daripada kita, kita tak boleh buat pun. Cuba kita boleh buat macam mana Allah nak daripada kita. Kan? Yang wajib tu telah lah memang buat. Yang sunat tu cuba berkali-kali kan. Boleh tak kita buat serentak? Semayang-semayang ni semua. Kita pun tak boleh. Maksudnya kalau waktu ni aku nak semayang subuh lah. Waktu ni nak semayang zuhur lah. Mana boleh buat zuhur dengan isyak sekali? Kan, kecuali kita musafir. Itu lain. Islam ni cukup indah. Islam ni dah memudahkan. Kenapa Cik Su boleh cakap macam tu? Cik Su layak cakap. Sebab Cik Su sebelum ni Cik Su buat travel. Cik Su selalu bawa orang pergi Krabi. Cik Su selalu bawa orang pergi Vietnam. Cik Su selalu bawa orang pergi Indonesia. Jadi, takkanlah kita ni Zohor nak singgah semayang, azan nak singgah semayang. Sebab kita kena ikut keselesaan pelanggan kita. Kita kena ikut juga kalau driver tu dia non Muslim. Kan? Jadi kita akan tengok ikut pada situasi. Kalau kata memang trip tu memang semua memang dia kata okey, saya setiap waktu nak singgah. Tetapi kita kena gunakan bonus yang Islam dah letakkan, yang Allah dah bagi. Kenapa nak menyusahkan diri sendiri kalau kita boleh jamak? Jamak lah. Kan jamak. Jamak nak jamak mana? Kita pilih nak sekalikan zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isyak. Jadi bila kita travel, sebab tu Cik sudah buktikan dengan orang yang non-Muslim. Indahnya. Bukanlah susah Islam ni. Setengah orang ingat, orang Islam ni nak kena semayang sampai 5 kali. Macam mana kalau travel? Dia tak tahu yang Islam ni sangat indah. Kita travel, kita boleh enjoy. Kita travel, kita boleh jamak. Cik Su selalunya bila pergi Krabi, Cik Su selalu jamak, kita bagi pilih. Kalau kata dia, kita akan inform saya sebelum. Okey, esok you all nak jamak kat mana? Sebab kalau waktu tengah hari kita berada dalam kawasan sini. Kawasan ini selalu tak ada masjid. Tapi kalau kita dah belah petang, masjid dah ada area situ. Sebab kita kena tahu bila kita pergi negara orang, kita kena kaji masjid-masjid dia berada dekat kawasan mana. Sesuai tak dengan program kita tu. Jadi kita kena tahu tempat tu sesuai tak untuk customer kita nak jamak, nak semayang, nak solat. Kita kena pilih tempat yang customer kita selesa juga. Kan, jadi ini sangat penting. Jamak kan. Islam ni indah. Islam ni sangat indah. Jadi semang-semang gebang-gebang juga jangan lupa nah. Hampa support ni anak Cik Su ni punya produk. Hampa tak kesian ke? Tengah nak naik ni, baru nak up ni. Baru nak hari ni nak buat live first time. Cikgu Zul pukul 2 petang ya, tolong support anak Cik Su. Dia first time nak buat live sendiri. Alhamdulillah. Itulah. Jadi boleh promote dia. Cik Fida tengah fikir macam mana nak bantu. Okey. Terima kasih Surya Supi. Ini kawan-kawan Kak Mila ni. Kak Mila tag tadi kan. Alhamdulillah. Cik Su tengok ya, Cik Su follow Kak Jamila. Cik Su nampak Surya ni, Supi ni join live kat team, join live kat Jamila. Memang sangat luar biasa hebat. Kita carilah kawan-kawan yang sentiasa bagi ilmu dekat kita. Kita bagilah mereka rasa kita ni hargai depa. Alhamdulillah. Kan. Jadi itu sangat penting ya. Tu dia. Fila. Tuan Zazami kita telah bagi dia punya nombor telefon. Bagi dia punya live. Live pula IG. Pandai-pandai aku yang buat live. Kan. Terbaik Kak Jamila kata terima kasih. Izinkan Cik Su ya bacakan kat tim punya ya.
Okey, izinkan Cik Tim langkawi sharing kepakaran Cik Tim. Yes, membantu wanita solehah yang tidak tenang dan khusyuk dalam solat dengan dia naik ke bawah pula kan. Dengan apa Cik Tim? Sakna Kak Tim nah. Yang tidak tenang dan khusyuk dalam solat dengan mendapatkan telekung sulam cotton premium yang lembut. Hai, dia kira nak naik komen saja. Bagus betul lah kawan-kawan Cik Su ni, sayang betul lah. Apa komen tak apa, komen. Bagi engagement kita naik aja. Okey. Yang sejuk, baru nak sejuk. Tiada lagi rasa panas, resah dan berpeluh ketika solat. Tu dia. Hampa Cik Tim dah bagi nombor telefon. Hampa pandai-pandai lah mesej dia. Tidak hampa follow yang live dia lagi 12.30 tu. Hampa dengar lah Kak Tim akan bawa hampa pergi Arab, bawa hampa pergi Siam, bawa hampa pergi Cina. Bukan senang. Time-time PKP ni hampa nak boleh rasai pengalaman tu. Hampa kena ikut Cik Tim je hampa akan dapat rasai. Terbaik. Wow, tahniah Alia. Terima kasih Kak Rohani daging deng-deng yang hebat, luar biasa hebat. Tu dia chef dia tekan. Tolong hampa ni sambil-sambil tu bagilah love kat Cik Su sama. Hampa tak mau bagi love kat Cik Su pun. Macam Kak Tim kata, hampa bagilah love kat kami. Engagement tu penting. Hampa tak mau support kat Cik Su. Sambil tu kita tim kita, tim kos Cik Su memang hari Cik Su akan pasang benda ni, okey? Hampa layan kat sini. Cik Su nak ambil buku. Hampa menjual burger. Orang tak datang kedai makan. Buat online marketing, hantar ke rumah customer. Travel agency business down. Bank pula tak extend loan. Tukar business plan. Jual kambing perak. Van sekolah tak beroperasi. Jadi courier pos laju. Life is a matter of choices. And every choice you make, makes you. Bangun awal atau lambat, you choose. Nak kemas rumah atau biar bersepah, you choose. Terus menganggur atau cari jalan penyelesaian, you choose. You choose the life you want to live. Tindakan masih slow, berfikir banyak sangat sebelum bertindak. Anda kalah kepada syaitan yang tidak pernah mengalah. Masih meremehkan solat tahajud dan solat subuh. Jika boleh struggle bangun 4 pagi untuk first flight 7 pagi di KLIA, kita nak jawab apa depan Allah? Masih malas bersenam. Jangan menyesal jika penyakit bertimpa-timpa. Masih marah-marah memukul isteri dan anak-anak. Jangan menyesal jika anak-anak kurang ajar bila mereka membesar. Masih belum berhenti merokok. Jangan menyesal bila Allah tarik nyawa. Kita masih langsung tidak mencuba untuk berhenti. Masih malas baca Quran. Jangan menyesal hidup terhina. Masih malas belajar ilmu. Anda perlu kuat untuk menanggung sakitnya jahil. Semua amal kebaikan memerlukan kesungguhan menangani kegagalan demi kegagalan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Siapakah orang yang gagal? Orang yang gagal ialah yang tidak pernah mencuba. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya ialah yang tidak pernah berputus asa. Jangan tunggu 1 Januari. Jangan tunggu 1 Muharram. Jangan tunggu ada mood. The time is now to change yourself. Selepas anda melihat video ini, rancang satu perkara mudah yang mampu anda buat. Lap kipas, kemas meja, mop lantai, baca buku, learn new things. Lepas plan, terus buat. Jangan tangguh. Ada halangan? Guna kreativiti. Lepas siap satu kerja, akan datang kekuatan ajaib untuk teruskan kerja yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Where focus goes, energy flows. Tak payah nak sembang kencang, gunung pun boleh terbang. Kalau buat sikit dan gagal, terus down. Allah mengurnia akal dan tulang 4 kerat untuk kita terus mencuba. Hamka berpesan, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Kerana di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Wa ila rabbika farghab. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Nak change dunia tu change diri sendiri dulu. Alamak. Nak change dunia tu, nak change dunia, kena change diri sendiri dulu. Diri sendiri tak nak berubah kan? Macam mana nak ubah dunia? Okey, untuk copywriting ni sebenarnya, ya Allah, korang, copywriting ni adalah nadi ya dalam bisnes. Masuk bab copywriting. Tolong kawan-kawan, tag kawan-kawan anda. Sebab copywriting ni adalah nadi dalam perniagaan kita. Kalaulah contoh kita ni hidup tak ada nadi, macam mana bisnes kita? Bisnes kita macam hidup suam-suam kuku, tak ke mana sebab nadi kita tu slow. Nadi kita tu macam alahai. Business copywriting ni, nak buat copywriting yang hebat, kita kena elak niat nak menjual. Kita masalahnya ayat-ayat kita tu ayat-ayat menjual. Itu yang masalah kadang-kadang orang tu susah nak terima. Sebab kita banyak bubuh faktor. Benda ni kan ni suka cerita. Macam nampak dah Kak Tim. Kak Tim dia punya kepakaran dia dah berubah. Dia tak cerita dah pasal 20 warna. Itu general. Itu fakta. 20 warna tu fakta.
Orang dah deal dengan kita, barulah kita cerita pasal ada 100 warna pun. Tak apa. Kalau time orang baru nak sembang dengan kita, jangan cerita bab warna. Tiba-tiba kat tim ada 20 je, orang lain jual 100 warna. Orang tak pergi kat orang lain. Contoh, bab warna tu bukannya penting. Yang penting cara kita nak buat copywriting yang padu, yang hebat tu macam mana, bagi meleleh macam Kak Lina kata. Copywriting yang hebat adalah dia ada 2 konsep. Copywriting yang kita fokus kepada masalah. Tulis kawan-kawan, tolong siapa yang bersama dengan Cik Su tolong tulis Sat. Tanda hampa sayang, hampa support Coach Hampa ni. Kalau hampa support Coach Hampa, tolong Sat. Tolong tulis. Copywriting ni, copywriting ni yang penting dia ada 2 konsep. Satu adalah copywriting berbentuk jual masalah, cerita masalah, bangkitkan isu, bangkitkan masalah yang kita boleh selesai. Tolong tulis. Copywriting yang pertama adalah copywriting yang kita nak bangkitkan masalah. Sebab bila kita buat satu masalah, kita kena ada solution untuk nak bantukan dia. Jadi customer akan rasa apa? Macam masalah aku lah. Rupanya Monte Cafe ni boleh selesaikan. Betul, copywriting ni yang nombor 1 fokus kepada masalah. Nombor 2, tolong tulis ya tim. Nombor 2 adalah storytelling. Copywriting berbentuk jalan cerita. Copywriting atau content adalah nyawa roh kepada bisnes kita. Betul Kak Tim. Tolong bantu, tolong tag kawan-kawan, tolong share, please ya. Ini ilmu yang sangat luar biasa hebat yang hari ini kita nak kongsi. Sebab kita tak mau, kita nak orang yang bersama kita, yang sanggup tunggu Cik Su, kita bagi benda-benda yang bagus, benda-benda yang hebat. Kan, sebab live kita tak nak live yang kosong. Macam Kak Tim cakap, Cik Su sokong. Cik Tim kata pau, cakap, sale tak ada. Apa tak masuk. Maksudnya copywriting tak power lah. Orang tak nak beli dengan hang. Kan, Cik Su suka. Ada benda, cara Kak Tim memang sangat bagus. Sebab kadang-kadang kita sebagai peniaga, kita kena transparent. Kan, tu cara masing-masing. Okey. Jadi, copywriting yang nombor 2 adalah kena tulis. Copywriting berbentuk storytelling. Copywriting berbentuk cerita. Betul. Penceritaan. Jadi, penceritaan, dia ada 2 pula. Penceritaan pendek ataupun cerita panjang. Maksudnya penceritaan yang terus kita satu ayat dalam 4 perenggan dah habis. Ataupun penceritaan yang panjang lebar. Tapi yang penceritaan panjang lebar, jadi ada orang yang tanya yang mana bagus. Penceritaan yang pendek ke panjang? Dia kena ikutlah. Penceritaan pendek tu umpama sinopsis. Penceritaan panjang umpama macam satu novel. Tetapi kalau benda tu menarik, penceritaan kita menarik, orang nak tahu lagi, orang nak kaji lagi, orang nak kaji lagi. Sebab tu storytelling ni, setengah orang dia akan buat macam episod-episod. Bab 1, macam mana dulu kita ni nak bangun berjaya. Kak Tim boleh buat, Kak Tim boleh buat story. Kak Tim kan selalu cerita dalam live. Kak Tim dulu ni duduk rumah atap macam ni, mak kena naik ke atas. Sampai Cik Su sendiri pun dah teria-ia dengan terbayang-bayang. Cik Su pun boleh bayang bila Kak Tim cakap. Macam itulah, itu nama dia storytelling Kak Tim. Kita bercerita. Kita cerita balik dalam kita punya posting. Bagi orang rasa suka kita. Copywriting ni dia 2. Dalam live kita boleh buat copywriting dan juga dalam bentuk tulisan. Berbentuk ayat yang kita tulis dalam kita punya page. Bukan kita hidupkan page kita ni sekadar kita buat live habis. Bukan. Live kita ni kita kena consistently. Kita kena konsisten dengan kita juga bagi ayat-ayat, kata-kata semangat dekat tim kita. Dekat kawan-kawan kita, dekat pelanggan kita. Maksudnya tadi betul. Thank you sangat Chef. Maksudnya storytelling ni dia ada pendek dan panjang. Apa jangan fikir kot lain. Pendek ke panjang? Kan maksudnya cerita itu cerita yang ringkas ataupun cerita yang dia full story dia. Jadi ini sangat-sangat penting. Kita kena tahu. Lepas tu Cik Su, macam tadi Cik Su cakap, fokus pada masalah macam mana. Korang kena main emosi. Dia punya copywriting yang hebat adalah copywriting yang ada emosi. Pelanggan membeli sebab kita. Pelanggan beli sebab Kak Tim. Contoh, anda semua beli menu jutawan, nak tanyalah sikit, anda tak kenal Datuk Suhaili Yusof. Walaupun dia sangat luar biasa hebat, dia keluarkan buku. Kan? Tetapi, disebabkan anda kenal Cik Su. Anda kenal Cik Su. Macam tadi, yang kak yang buat santan tu, kenal dengan Kak Jamila, tak kenal Cik Su pun, tak kenal Datuk Suhaili pun. Tetapi, nak dapatkan menu jutawan daripada
Kak Jamila. Sebab apa? Sebab dia kenal Kak Jamila. Dia beli sebab Kak Jamila. Kan dia beli sebab kita. Macam chef. Chef beli menu jutawan ni kenapa? Daripada siapa? Sebab siapa chef beli? Sebab orang tu yang memperkenalkan kita dengan menu jutawan. Kak Tim. Daripada Kak Tim yang tak nak beli. Kak Tim kata, aku suka semangat hang su. Aku nak follow je lah su. Aku nak ambil semangat hampa. Kita tak kata tak boleh Kak Tim. Kak Tim tak boleh ikut saya. Tidak. Ilmu tu ilmu Allah. Ilmu yang Cik Su kongsi ni ilmu Allah. Jadi, bila Allah tu detikkan hati Kak Tim. Bukan Cik Su. Allah yang detikkan hati Kak Tim. Sebab Kak Tim kata Kak Tim sembahyang. Sembahyang apa tahajud kan? Sembahyang apa? Istikharah. Lalah kali Kak Tim kata dapat jawapan. Memang Kak Tim kena ada perubahan untuk nak naikkan lagi Kak Tim punya semangat, Kak Tim punya sale. Alhamdulillah, semua kerana Allah, jangan kata kerana manusia, tidak. Asbab manusia. Boleh kenal Cik Su, kenal Cik Chef, kenal lagi ramai coach-coach yang hebat dalam Smart Brilliant Partner. Yes, menyentuh emosi. Emosi ni ada 8 jenis emosi. Hari ni Cik Su tak sentuh bab 8 jenis emosi. Kita manusia ni ada 8 jenis emosi. Tetapi selalunya satu emosi yang selalu kita pakai. Kita guna pakai. Iaitu emosi love. Sayang. Sebab kita faham. Orang-orang kat Malaysia ni penuh dengan sikap simpati. Penuh dengan sikap suka. Suka bantu. Hang murung lah. Hang pang. Bila orang tu tunjuk sedih. Menyentuh-nyentuh. Hang akan lembut hati, hang akan bantu. Itu emosi. Sebab tu kita punya copywriting, kita kena tulis dari hati. Barulah orang tu akan dapat capai emosi dia. Akan sampai ke emosi dia. Maaf, lewat pagi ni kalut sikit. Tak apa. Imah boleh tag kawan-kawan. Boleh share ke wall Imah ya. Chef Khairul boleh tolong share ke wall ke kan. Share ke mana-mana ya. Jadi kita kena emosi tu jelas. 8 jenis emosi. Yes, betul. Lepas tu hampa buat je lah. Jangan tangguh nak tunggu perfect. Tak perfect. Nak tunggu sempurna. Tak sempurna. Yakinlah kita ni manusia biasa. Tak akan ada kesempurnaan yang kita rasa nak. Bila kita sampai satu tahap. Aku tak cukup lah nak cari lagi. Sebab tu kita kena ada guru. Kita kena ada circle. Sebab tu Cik Su kata. Benda ni sangat penting. Lepas tu tajuk copywriting ni. Dah ada dalam ni. Apa hampa kalut? Apa yang berkalut ni? Bab 6 ni. Bab 6 ni. Copywriting. Tu. Copywriting. Bab 6. Lepas tu. Ni. Hampa buka muka surat 89. Dia cerita semua bab copywriting. Cik Su ni pasal tak buka. Pasal kita dah memang hadam. Hadam dah. Apa dia? Lepas tu tip untuk copywriting yang bagus. Kita bagi value. Add value dekat kita punya produk. Add value kita punya diri. Kita kena tunjuk yang kita ni memang boleh bantu dia. Jadi dia rasa dia tak bagi dia rasa dia tak menyesal pun. Dia rasa macam memang tepat dia pilih kita, dia pilih produk kita, dia beli produk kita sebab produk kita membantu dia. Contoh macam mak Kak Tim pagi ni. Kak Tim, tolong masak Kak Tim. Kak Tim tengah masak nasi lemak tu. Jangan nanti sampai hangit sebab tadi Cik Su pergi hantar ranting rapuh tadi dekat mak Kak Tim. Itu Kak Tim order dalam plastik kecil je. Itu Kak Tim kata nak test dululah Su. Takut mak Kak Tim tak boleh makan. Pasal mak Kak Tim ni umur dah 73. Kak Tim kata, mak Kak Tim ni umur 73 dah Su. Kak Tim ambil yang kecil dululah Kak Tim kata. Kak Tim order yang hijau tu. Tapi Cik Su bagi juga. Yang apa? Yang biasa tu kan. Yang ori tu. Lepas tu Alhamdulillah. Mak Kak Tim dia kena dengan selera mak Kak Tim. Lepas tu bukan dah sekadar kata kena selera. Walaupun mak Kak Tim kata, hang tengok Su. Mak Kak Tim yang pakai gigi palsu ni pun. Makan kepek kudapan ajaib Alia dengan Aizat ni ranting rapuh ni. Kruk-krak. Maksudnya pakai tu pun kan. Alhamdulillah. Sat lagi Kak Tim, kita sambung. Masuk masa sesi live Alia ya, bantu Alia. Sebab Alia kata nanti Alia nak sentuh bab tu. Kita support Alia. Jadi Cik Su tak nak sembang banyak bab yang testimoni yang tok berusia 73 tahun. Boleh lagi makan ranting rapuh ajaib yang diusahakan oleh anak-anak OKU yang ajaib. Kan tu copywriting tu. Semua ajaib. Kan keajaiban ni Allah bagi kat kita. Kan alhamdulillah. Itu kita kata sabar sat. Nanti kita tak mau sentuh bab ni sebab kita nak tunggu Alia sentuh pukul 2 petang sat lagi. Hampa jangan lupa kawan-kawan Smart Brilliant Partner.
tolong support Alia Maisarah, seorang anak OKU. Dia baru nak live kali pertama dalam hidup dia. Hampa jangan tak support ya, tunggu. Okey, lepas tu copywriting yang hebat adalah elok kita guna bahasa skema. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan, contoh Cik Su nak tanya ni, kalau katalah adik ipar kita ni seorang guru besar. Kat adik ipar kita guru besar. Lepas tu abang benakan kita, suami kita ni seorang doktor. Gaya pila walaupun Rizal bukan doktor kan. Hampa jangan kecam Cik Su. Contoh Rizal ni seorang doktor kan. Lepas tu adik ipar Cik Su ni seorang guru. Kan. Dia orang suami balik rumah. Datuk Rizal ni balik rumah. Rizal balik rumah takkanlah pula Rizal sampai rumah Cik Su nak kata awak penat, adakah anda penat balik pulang daripada kerja? Cik Su guna ayat macam tu dengan Rizal? Cik Su boleh tak buat ayat macam tu dengan Rizal? Sebab nak guna bahasa baku kan. Contoh Kak Tim nak cakap dengan mak Kak Tim tu, ibu-ibu, adakah sedap masakan saya hari ini? Dengan Kak Tim cakap dengan mak, sedap tak cik masak mak? Beza tak Kak Tim? Kak Tim, oh Kak Tim. Kak Tim, oh Kak Tim. Beza kan? Kan? Kak Rohani. Kak Rohani kan dengan suami. Takkanlah Kak Rohani kata, Encik Hamid. Encik Hamid. Contoh. Anipian. Oh, maksudnya suami Kak Rohani kita tu nama Cik Pian lah. Kata Cik Su panggil Pian lah. Minta maaf ya, salah. Cik Su panggil contoh. Abang Pian Kak Ani balik kan. Abang Pian, adakah anda rasa penat hari ini? Bagaimanakah perasaan Abang Pian berada di luar sana? Sedapkah masakan Ani Pian? Contoh, makan rendang, daging dendeng. Contohlah, hidang lah. Kak Ani hidangkan daging dendeng dengan suami. Adakah Kak Ani tanya dekat suami Kak Ani, abang, adakah sedapkah daging dendeng saya? Bagaimanakah rasa daging dendeng saya? Adakah kita cakap macam tu dengan suami kita? Mampu kita. Kan? Jadi kita mestilah dengan suami-suami kita cakap, bang, yang best ke best masakan saya hari ni? Yang okey tak masakan yang hari ni? Yang okey tak yang? Kan? Mau kena penampak pergi cakap macam tu. Kan? Encik Pian, buang minyak kau mini aku ni. Kan? Sebab tu copywriting ni kita jangan guna bahasa skema. Jangan guna bahasa skema tuan-tuan dan puan-puan. Guna bahasa santai. Guna bahasa mudah. Guna bahasa kampung-kampung kita ni lah. Sebab orang yang nak sembang kita tu orang biasa. Walaupun hang doktor, takkan hang balik rumah. Adakah masakan saya hari ni okey? Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Martina Seminang. Terima kasih join sesi live bersama dengan Cik Su. Cik Su perkenalkan diri sikit. Cik Su daripada Al-Azhar Resources. Sekarang Cik Su membantu para usahawan yang nak online, nak growkan bisnes secara menggunakan platform yang tepat. Panduan yang betul. Ada orang kata apa, strategi marketing yang jelas ya. Dengan circle yang hebat, itu circle Smart Billion Partner. Selain dari itu, kita juga membantu anda dengan anda boleh capai 1 juta pertama dengan manual jutawan, insya-Allah. Betul. Bahasa yang mudah, betul tak Chef? Chef pun takkan nak cakap dengan lean bahasa baku. Kita kena guna bahasa yang mudah, yang bagi orang senang faham apa yang kita nak sampaikan. Guna bahasa audience. Kalau setengah orang yang biasa bahasa marketing, guna bahasa audience. Contoh kita duduk Kelantan, kita rasa nak target pelanggan kita orang Kelantan, guna bahasa Kelantan. Kan contoh macam Cik Su orang Kedah, Cik Su gunalah bahasa Kedah. Kan contohlah Cik Su kata, contoh bayangkan bila kali terakhir kita makan, kita raikan keluarga kita dengan kudapan yang marvelous. Bayangkan bila kali terakhir kita raikan ibu kita. Kan? Bilakah kali terakhir Kak Ani Pian, bilakah kali terakhir Kak Ani Pian bahagiakan keramat hidup Kak Ani? Bilakah kali terakhir? Bila last hampa belikan hadiah untuk mak hampa? Cuba jawab. Bila kali last hampa hadiahkan hadiah kat mak hampa? Tolonglah type. Tanya soalan ni. Tolong type. Cik Khairul, bila kali terakhir anda bahagiakan isteri anda? Itu soalan mendalam tu, Chef.
Kak Ani, bila kali terakhir Kak Ani hadiahkan kudapan ajaib dekat anak Kak Ani? Sebab kudapan ni setiap golongan boleh makan, setiap masa boleh makan, tak payah tunggu perayaan, tak payah tunggu raya korang nak bagi kudapan ajaib dekat keluarga korang. Bayangkan kalau korang beli kudapan ajaib yang adik Alia buat ni, hampa bukan sekadar boleh bahagiakan anak-anak hampa dengan kudapan yang bagus, yang baik. Kan? Sebab kudapan ini penuh bermakna. Sebab dia diusahakan oleh anak-anak OKU tu satu je, tu fakta. Fakta budak-budak OKU, ada lagi budak OKU yang lain yang buat. Tetapi perasaan tu, value yang hampa dah bagi dekat OKU tu, hampa dah mencipta kemahiran dekat OKU tu. Itu value dia. Value yang hampa semua support. Kan? Value yang hampa support. Di mana dengan hampa buat pembelian ini, Alia happy. Alia akan doakan hampa. Doa seorang OKU untuk hampa. Lepas tu, setiap pembelian yang hampa beli, kakak Alia asingkan untuk tabung sedekah. Hampa dengarlah sendiri nanti Alia cakap. Alia dia ada tabung dia, tabung sedekah. Jadi hampa dah boleh bersedekah dengan kakak Alia. Seorang anak OKU pun ada tabung sedekah. Yang kalau hampa beli, hampa support, hampa beli dengan Alia, hampa dah boleh bersedekah sekali dengan Alia. Itu juga salah satu faktor pasal apa cikgu kata hampa kena support. Bersalah besar hampa tak support ni. Anak umur 16 tahun ni bangkit meniaga. Penat dia buat. Cikgu nampak anak cikgu buat penat. Hampa kata lah cikgu ni nak up anak dia. Nak tak nak hampa nak kata apa kat cikgu, hampa kata lah. Tapi memang betul. Kalau cikgu tak bantu depa, siapa nak bantu? Baru tadi hadiahkan 2 balang ranti dapur Kak Mak. Alhamdulillah, nampak. InsyaAllah Kak Tim hadiahkan 2 balang telekung Kak Mak. Telekung pula. Kak Tim hadiahkan 2 balang ranti dapur Kak Mak Kak Tim. Kak Tim dapat jualan telekung insyaAllah 20 telekung, 23 telekung insyaAllah dalam tangan. Sebab Allah dah cakap kita bahagiakan keramat hidup kita, insyaAllah rezeki kita akan bertambah-tambah. Tak ada keramat hidup, tak apa. Apa dia sayang? Rezeki akan masuk. Alia kata. Saya pun ada abang OKU. Alhamdulillah, kita jagalah mereka insya-Allah. Jadi abang sis ni abang sis ni dia masalah apa ya? Masalah apa? Kita boleh kongsi sikit. Kita ada masa lagi 3 minit ya. Kak Fauzah kata tak ada keramat hidup. Kak, kita memberi ni tak semestinya kita bahagiakan keramat hidup. Ini contoh copywriting. Jadi Kak Fauzah kan jual patpet. Bila kali terakhir masak sesedap untuk anak? Bila kali last kita makan sama dengan anak-anak sambil gelak ketawa? Lama tak boleh pisiam. Apa kata jom lama tak boleh pisiam. Mai ni Kak Zah nak tolong. Tak payah pisiam. Hampa boleh makan patpet ala-ala berada dekat Thailand. Contoh kan. Maksu comel, maksu kecil. Apa hashtag korang? Tolong tulis hashtag Cik Tim. Dah tahu dah hashtag Cik Tim. Chef Kai apa hashtag hampa? Kak Fauzah apa hashtag Kak Fauzah? Jadi hashtag tu maksu kena pakai selalu. Masalah penglihatan kita sangat-sangat jaga dia. Alhamdulillah, itulah keramat kita juga kan. Orang-orang penting dalam hidup kita. Cik Su 2 orang anak OKU. Ya, Cik Su 2. Kak Tim sedang siap makanan untuk keramat hidup Cik Tim. Kena jaga perut keramat hidup kita. Yes. Kak Tim, Cik Su suka macam Kak Tim cakap. Kak Tim kalau kaya, Kak Tim kata Kak Tim nak sediakan 1 orang yang boleh teman mak Kak Tim. Cik Su faham. Macam Cik Su sak je. Kan? Macam Cik Su sak tadi pergi rumah Kak Tim, pergi hantar barang. Nampak tak mak Kak Tim dia suka nak menyembang. Walaupun dia sakit kepala, dia lepas cucuk, mak Kak Tim ni baru pergi cucuk vaksin kali kedua. Dia pening kepala. Dia kata dia sejak cucuk ni dia darah dia naik. Darah tinggi dia naik. Betul kan? Betul Kak Tim. Kak Tim kan kita nak cerita. Tetapi bila su piantak ranting lapuk, dia rasa semangat nak menyembang. Sebab kadang-kadang mak-mak kita ni dia boring. Dia nak layanan. Kadang-kadang dia jemu dah nak sembang Kak Tim tu. Kak Tim. Kan? Dia pun lama terperak kat rumah kan Kak Tim. Dia pun jemu. Kan? Mai perleng kap cik ni no. Leng kap cik ni ro leng thai, ro riang ro kwang. Nuk no leng thai nan. Cik Su pun boleh cakap Thailand dengan mak Kak Tim. Itu yang mak Kak Tim suka sebenarnya. Kak Tim kata ni mak Kak Tim ni memang follower tetap hang. Hari-hari nak tengok hang live. Nan le kop cai mak no mak cik no. Le live Cik Su ni. Cik Su leng be panan le. Are te wa Cik Su leng pen leng dah ni Cik Su leng.
เรานั้นเนอะที่ให้คนเชื่อเรานั่นค่ะว่าเราไม่รวยเราไม่เก่งนั่นก็ไม่เชื่อหรอกเมื่อกระเจี๊ยเล็กเด็กเดียวนั่นแหละเรานั้นต้องโย่เทค LCC ด้วยต้องเขาเห็นเราค่ะเราโย่ตรงนี้นั่นโย่เท้ากับคนอื่นนั่นเขาไม่เคยเห็นอะไรวะเจ๊ ไม่เห็นกูไม่เห็น เขาไม่เห็นเลยไหมอาเลียก็เล่งไทยอาเลียว่าจริงนะไม่หรอกค่ะว่าเราไม่สำเร็จนั่นเขาไม่เห็นเราเนาะลูกเขาไม่เห็นเขามองเราเขามองข้ามหรอกเลยทีนั้นพอเราเล่งนั่นเขาว่าแต่กันเรามันที่ใครของลูกมันนั่นแหละมันที่ใครของลูกมันกันitulah มันที่ใครเอง Luk mati kai eng fang nan luk mati kai eng Alia bercakap Thailand korang layan lah dia nanti duk layan dia setiap hari alhamdulillah. Acu maneh Maida ni acu maneh nak kongsi dengan hampa boleh masak dengan cara pantas. Mai ni acu maneh nak bantu. Guna je. Mohon keluar ya nak pergi hospital temu janji. Alhamdulillah. Terima kasih ya join sesi live. Itu pun akhir dah last dah sebab 1 jam. Okey, ingat ya copywriting ni yang penting adalah penggunaan bahasa kena betul. Penggunaan bahasa kena betul pula. Penggunaan bahasa kena mudah. Guna bahasa audience. Okey. Guna bahasa modern. Ya. Alia tu. Cik Ani tanya apa? Alia pandai cakap Siam ke? Ya, pandai. Jadi nanti kita boleh buat kelas Siam dengan Alia. Kita boleh bawa OKU, produk OKU pergi ke Thailand. Kita boleh guna Alia sebagai duta OKU di Malaysia. Duta. Kan? Jadi okey, takat ni dulu sharing Cik Su. Ingat copywriting adalah nadi bisnes kita. Cik Su ulang. Copywriting adalah nadi kepada bisnes kita. Copywriting ni, dia ada copywriting kita kena tekankan masalah. Apa isu yang kita nak bangkitkan kepada usahawan. Tekankan isu. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu. Minggu depan Cik Su akan bantu pula macam mana buat ayat copywriting. Okey, kita tak mau bagi semua. Nanti hampa pening. Lepas tu, copywriting ni ada 2. Cik Su apa hutang hampa kan yang tu. Okey, copywriting dia ada bentuk storytelling ataupun masalah tadi. Yang nombor 2 storytelling. Macam mana copywriting yang storytelling ni dia ada pula pendek ke panjang. Okey, lepas tu bila bertulis kita tulis dari hati. Tulis dengan emosi. Kita ada 8 emosi copywriting. Kita ada 8 emosi manusia. Manusia selalu guna love. Kita bagi customer more. Okey. Jadi alhamdulillah takat ni dulu best. Cik Su cakap Thai tadi. Terima kasih Nuraisha Liati. Thank you very much. Thank you Kak Tin. Thank you thank you Kak Ani. Thank you Chef. Thank you semua yang join live. Thank you Cik Zazami. Thank you. Sayang korang semua yang join live bersama je. Terima kasih Mak Su Fauzah ya. Terima kasih. Nanti Mak Su masuk dalam grup. Kita bantu Mak Su Fauzah lagi. Okey. Jadi terima kasih yang mana yang join. Okey. Takat ni dulu share Cik Su. Sebab Cik Su tak nak ambil masa anda sebab berdosa. Kita kena tepat pada masa sebab Cik Su nak bagi tim ikut, Cik Su kena buat dulu. Okey, sambung esok lagi bersama dengan Alia dan juga Cik Su insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang baik datang daripada Allah Subhanahu yang buruk ataupun yang tak bagus tu daripada Cik Su sendiri dan Cik Su akan sentiasa upgrade. Thank you Adila, kawan Cik Su yang jauh di sana Johor. Bye. Sayang korang.